Yang ketiga, kita nak betulkan makanan hati kita. Diri kita dia perlu makanan. Kita punya hati, punya akal, punya jiwa juga perlukan makanan. Ya? Disebut sebagai makanan roh lah, lebih kurang macam tu lah. Sebab dia berkaitan dengan roh. Bukan kita punya diri saja perlu makanan, jiwa kita pun perlu makanan juga. Kita sedia maklum, apa yang kita makan sehari-hari dia akan membentuk diri kita. Apa yang kita makan daripada kecil tu sampailah sekarang, dia bentuk segala tulang-tulang, segala urat saraf, dia bentuk segala darah-darah, dia bentuk segala organ-organ, daging-daging, semuanya datang daripada benda yang kita makan. Sebab tu orang selalu cakap, apa yang kita makan itulah diri kita. Jadi kita jagalah barang makan kita supaya yang masuk tu yang berkhasiat, yang halal, yang bersih. Sebab dia nak bentuk diri kita. Dan kita pun faham, daging yang terhasil daripada makanan yang haram, dia akan kekal dalam api neraka. Yang tu yang kita risau. Itu makanan untuk tubuh badan. Sekarang ni kita nak bicara tentang makanan untuk hati. Sebelum ini kita ada sentuh dah tentang 5 punca makanan yang akan membentuk diri kita yang batin tu. Diri zahir kita tahu lah, yang kita nampak ni. Diri batin tu yang berkait dengan roh, iaitu akal, hati, jiwa. Yang tu diri yang batin. Jadi diri yang batin ni makanan dia datang daripada mana? Datang daripada deria kita. Dia masuk melalui deria lihat, iaitu mata. Dia masuk melalui deria dengar, iaitu telinga. Dia masuk melalui deria rasa, iaitu lidah. Dia masuk melalui deria hidu, cium, iaitu hidung. Dan dia masuk melalui deria rasa. Segala kulit kita ni kita mampu merasa. Ini 5 jenis deria. Jadi hati kita dibentuk oleh 5 jenis deria ni. Kita punya hati, kita punya akal, kita punya fikiran, kita punya jiwa dibentuk oleh 5 deria ni. Yang itulah sumber makanan dia. Dalam 5 deria ni, sumber yang paling utama ni ialah mata dengan telinga, lihat dengan dengar. Yang ni yang banyak bentuk diri kita ni. Kalau kita selalu tengok, selalu dengar benda yang baik-baik, jiwa kita akan jadi baik. Sebab apa? Jiwa kita ni dia dapat makanan baik, dia akan jadi baik. Tapi kalau kita selalu tengok benda tak elok, dengar benda-benda yang tak baik, dia akan bentuk jiwa kita jadi buruk. Nak kena jaga 2 sungai ni tadi. Kita bagi tahu hari tu, kita punya hati ni seumpama satu kolam, satu telaga. Ada 5 anak sungai duk masuk berterusan, setiap hari masuk. Jadi isi telaga ni dah tentulah apa yang masuk melalui 5 sungai itu tadi. Kalau kita dapat jaga 5 sungai ni, terutamanya sungai mata dengan sungai telinga, jiwa kita akan jadi bersih. Di situ. Jadi kesimpulannya, kita punya tubuh badan pun perlu kepada makanan, kita punya jiwa pun perlu pada makanan juga. Tubuh fizikal kita perlu pada makanan, tubuh batin kita pun perlu pada makanan. Jadi dengan belajar kita ihya ni, kita akan kenal tubuh kita yang batin serba sedikit dan cara-cara nak perbaik dia. Itulah antara sebab-sebab kita belajar kitab ihya. Kata Imam Al-Ghazali, maka sesungguhnya sudah sesat jalan orang yang ingin mengetahui bahawa si Zaid itu seorang filosof, ahli falsafah ataupun tidak, sedangkan dia sendiri belum lagi mengerti maksud dan hakikat ilmu falsafah itu. Cerita dia macam ni. Orang kata Encik Zaid ni satu orang ahli falsafah. Jadi kita nak tahu betulkah dia ni ahli falsafah ataupun sekadar orang cakap saja, ataupun sekadar dia mengaku. Jadi kita nak kaji sama ada dia ahli falsafah ataupun tidak. Kita kena tahu dulu falsafah tu apa benda. Itu maksud dia. Ni falsafah pun kita tak tahu, kita nak kaji. Encik Zaid tu ahli falsafah ke bukan? Rasa-rasa bukan lah. Macam mana kamu tahu? Kamu tahu tak falsafah tu apa benda? Tak tahu. Macam mana kita boleh kata dia bukan ahli falsafah? Ataupun dia memang ahli falsafah, sedangkan falsafah tu kita tak tahu. Itu maksud dia. Contoh yang lain. Ini contoh yang kita buat pula. Tadi contoh yang Imam Ghazali bagi. Orang kata Encik Ali ni satu orang ahli sukan.
Jadi kita nak kaji, betulkah Encik Ali itu ahli sukan? Bila kita nak kaji dia betul ke tidak ahli sukan, paling kurang kita kena ada ilmu. Sukan ni apa benda? Ni kalau sukan pun kita tak tahu, macam mana kita nak kaji dia ahli sukan ke tidak? Mesti kita ambil tahu sukan ni ialah begini, barulah kita boleh kaji. Kaji-kaji baru dapat jawapan. Betul lah, dia tu memang ahli sukan ahli tu. Sebab dia rajin main bola sepak, main pun sampai peringkat negeri, peringkat kebangsaan. Sebab kita dah tahu dah sukan tu tadi apa benda. Ni sukan tu pun kita tak tahu apa dia, kita nak kaji. Orang sama ada orang tu ahli sukan ke tidak, memang tak boleh dapat. Contoh lainnya, orang bawa ke depan kita satu ekor binatang. Dia pun perkenal kat kita. Yang ni lah nama dia selembu. Selembu tu, lembu dia bagi kahwin dengan seladang, dapat satu binatang. Nama dia selembu. Badan dia tegak, selembu. Jadi kita nak kaji, betulkah binatang ni selembu? Bila kita nak kaji betulkah binatang tu selembu atau tidak, kita kena kenal dulu, ada ilmu dulu. Seladang rupa macam mana, lembu rupa macam mana, barulah kita boleh kaji dia ni betul selembu ataupun ni bukan selembu. Ni kita ilmu tentang lembu tak ada, seladang pun kita tak kenal, kita nak kaji betulkah binatang di depan kita ni kacukan lembu dan seladang, nama dia selembu. Memang kita tak boleh kenal. Sekali orang letak di depan kita arkus, arnab campur dengan tikus, dia lahir satu binatang cantik, nama dia arkus. Dia letak arkus depan kita, dia kata yang ni lah selembu. Kita tak ada ilmu, betul lah, yang ni selembu lah dia. Sebab kita tak kenal seladang dengan lembu tu rupa macam mana. Dia letak arkus kat depan kita, yang ni lah selembu. Seladang bagi kahwin dengan lembu dapat ni, ni nama dia selembu. Sebab kita tak kenal seladang, tak kenal lembu, kita kata betul lah yang ni selembu. Rupa-rupanya yang dia letak depan kita tu arkus. Arnab dia bagi kahwin dengan tikus, dapat satu makhluk baru yang cantik, nama dia arkus. Jadi kita nak uji betulkah di depan kita ni seladang, selembu. Kita kena tahu dulu seladang rupa macam mana, lembu rupa macam mana. Tengok dia letak kecil je, kita ini bukan. Sebab aku kenal seladang macam mana, badan dia besar, tegak. Aku kenal lembu macam mana. Macam mana pula dua binatang besar kahwin dapat anak kecil? Macam arnab ke rupa dah. Ni tak, mesti kamu bohong ni. Jadi kita tak mau dibohong oleh orang, tak mau diperkonon oleh orang, kita mestilah ada ilmu. Khususnya dalam ilmu agama lagi-lagi lah. Banyak kesesatan, banyak salah faham, kekeliruan, ajaran sesat pun banyak. Kita tak ada ilmu agama, orang senang nak perkonon kat kita.